Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahmukumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan kita pada malam ini di atas talian Zoom, dan juga kita bertemu secara langsung. Mungkin ada yang mengikuti di FB page Malaysia Tadabbur Academy, yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan inayah Allah Azza wa Jalla, hidayah dan taufik, kita pada malam ini dapat melanjutkan kembali pembelajaran kita untuk kita sama-sama melihat, mengukuhkan maklumat berkenaan dengan kisah para Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana kita masih lagi membincangkan tentang beberapa kemusykilan yang boleh dirungkaikan, yang boleh dijelaskan lagi berkaitan dengan kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Malam ni kita masuk kepada Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullah. Mohon maaf ya, talian ada gangguan kerana internet yang saya gunakan ini datanya agak kurang. Namun alhamdulillah dapat kita bersiaran kembali. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahawa malam ni kita akan melihat kemusykilan yang dibahaskan oleh para ulama dalam kisah Nabi Allah Musa, yang mana kemusykilan kisah Nabi Allah Musa, kalau tuan lihat pada senarai semak yang pernah kita berikan, yang saya paparkan sekarang di Zoom ini, kalau kita lihat senarai semak, kisah Nabi Musa ni ada lebih kurang dalam 36 kemusykilan kisah Nabi Allah Musa. Malam ini kita akan mempelajari kemusykilan yang ke-9. Bermula daripada kemusykilan yang ke-9, dan kita cuba sehingga kemusykilan yang ke-13.
Yang mana kemusykilan yang ke-9 adalah berkaitan dengan berkaitan dengan bagaimana Nabi Allah Musa dia bercakap dengan dua orang perempuan setelah beliau sampai ke Madian. Kenapa Nabi Allah Musa dia pergi menegur dua orang perempuan? Perempuan itu bukanlah mahram beliau. Kenapa? Apa isunya? Okay, ini kita akan bincangkan. Kerana para Nabi ini mulia, para Nabi ini maksum. Dari para Nabi ini terpelihara daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi apabila Nabi Musa dia bertemu dengan dua orang perempuan, maka Nabi Allah Musa menegur perempuan tersebut. Apa alasan sebenar Nabi Allah Musa? Kita akan bincangkan pada malam ini. Kemudian Nabi Allah Musa dia telah mendapat dia telah bekerja dengan seorang lelaki yang saleh. Ketika beliau sampai di Madian, kita tahu Nabi Allah Musa dia keluar daripada Mesir dalam keadaan dia tak prepare dia nak keluar. Dia keluar dalam keadaan dia selai sepinggang, kata orang tak ada bekalan dia bawa. Jadi dia memerlukan sesuatu untuk hidup. Maka dia telah ditawarkan bekerja dengan seorang lelaki yang saleh di Madian. Siapa lelaki itu? Adakah lelaki itu Nabi Allah Shu'aib yang kita tahu kalau sebut kisah Madian sangat dekat dengan kisah Nabi Allah Shu'aib. Adakah lelaki saleh itu adalah Nabi Allah Shu'aib? Kita akan bincangkan insya-Allah. Kemudian Nabi Allah Musa dia menikah dengan salah seorang anak kepada lelaki yang saleh itu. Anak yang mana? Kita tahu ada dua anak perempuan, yang kakaknya ke, yang adiknya ke. Lepas tu bagaimana pernikahan itu berlaku? Berapa mahar dia yang perlu dibayar oleh Nabi Allah Musa? Nanti kita akan lihat jawapannya. Kemudian Nabi Allah Musa, kita sedia maklum, mempunyai dua mukjizat yang utama. Mukjizat yang utama daripada dua itu adalah tongkat dan juga tangan, kalau diselup di dalam baju boleh mengeluarkan cahaya. Jadi isu tentang tongkat Nabi Allah Musa ni, adakah tongkat itu memang hakiki ia adalah tongkat, ataupun tongkat itu dia sebenarnya adalah sihir? Adakah tongkat itu sebenarnya adalah jin yang menyerupai tongkat? Nanti kita akan bincangkan pada ayat-ayat yang berkenaan dengan isu mukjizat tongkat ini. Dan yang terakhir, insya-Allah kita akan bincangkan tentang bagaimana Nabi Allah Musa ni dia takut, dia cuba nak melarikan diri setelah dia melihat tongkat yang dia campak tu bertukar menjadi ular. Kenapa perlu seorang Rasul ini dia takut? Adakah dia takut itu menunjukkan bahawa dia takut kepada Allah seperti orang yang melakukan kezaliman? Adakah takut itu takut yang dibenarkan? Kalau dia Rasul, kenapa dia takut? Maksudnya sifat takut ni adakah takut kerana dia telah buat kemungkaran kepada Allah? Nanti kita akan bincangkan perbahasannya pada malam ini. Kita moga-moga Allah mempermudahkan perjalanan pengisian kita pada malam ini. Kalau ada sebarang gangguan seperti terputusnya talian, saya harap tuan-tuan boleh tunggu sebentar. InsyaAllah saya akan menyusul kembali kerana saya bergantung penuh kepada talian handphone. Jadi kalau kita guna Zoom ni dia banyak makan data.
Jadi kalau data tu cukup, insyaAllah dia akan eloklah. Kalau datanya banyak, maka kalau tak cukup dia akan terputus. Baik, kita teruskan seperti kebiasaannya. Kita akan merujuk kepada nota yang saya ada edarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan boleh tengok dekat tu, boleh tengok dekat ruangan chat, ada diletakkan. Kita ada satu folder yang khas tentang tajuk fakta di sebalik kisah para Nabi alaihi salatu wassalam. Tuan boleh lihat. Okey, untuk siri ini malam ni sebenarnya kalau kita ambil daripada siri yang pertama, kita sebenarnya dah sampai kepada siri yang ke-29. Ini adalah siri yang ke-29. Siri 29 ni bukan bermaksud kisah Nabi Allah Musa ni dah 29 siri ke? Bukan. Kisah Nabi Allah Musa baru kita melalui beberapa siri. Tetapi 29 siri ini kita kombinasikan daripada siri kisah Nabi Allah Adam sampailah kepada kisah Nabi Allah Musa. Baik. Kemusykilan yang ke-9 yang telah kita rujuk pada senarai semak yang saya paparkan pada peringkat awal tadi, mari kita lihat bagaimana Nabi Allah Musa Nabi Musa alaihi salam dia bertemu dengan dua orang perempuan semasa dia dah sampai di Madian. Okey, untuk kemusykilan nombor 9, saya terangkan terlebih awal ya. Kemusykilan nombor 9, 10, 11, okey 9, 10 dan 11 kita akan merujuk kepada surah yang sama. Kemusykilan nombor 9, nombor 10, nombor 11 kita merujuk kepada surah yang sama iaitu surah Al-Qasas ayat 23 sampai ayat nombor 28, yang mana ayat-ayat ini kalau kita rujuk kepada Al-Quran, Mushaf, ia berada pada muka surat 388. Okay. Kita lihat terlebih dahulu ayat nombor 23 dan ayat nombor 24 untuk kita membincangkan kemusykilan yang ke-9. Jadi kalau kita nak rujuk ayat yang bagaimana Nabi Allah Musa bertemu dengan dua orang perempuan, ia hanya disebutkan di dalam surah Al-Qasas, iaitu pada ayat 23 dan ayat nombor 24. Ini pada peringkat awal pertemuan Nabi Allah Musa. Okay. Jadi kita tengok dahulu ayat nombor 23, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi tahu kepada kita dalam surah Al-Qasas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma warada ma'a Madyana. Ketika dia iaitu Nabi Allah Musa dia sampai saja di satu tempat air, di satu telaga air di Madian, wajada alaihi, Nabi Allah Musa nampak dekat situ ada ummatan minan nas, ada sekumpulan lelaki yang sedang apa? Yasquna, yang sedang memberi minum. Memberi minum di sini adalah merujuk kepada memberi minum kepada haiwan-haiwan ternakan mereka. Kalau nak tahu ternakan mereka ini, kita kena tengok pada ayat yang lain yang sangat masyhur. Ternakan itu adalah seperti kambing-kambing mereka. Okay. Jadi lelaki-lelaki ini ramai. Jadi Nabi Allah Musa ketika dia sampai dekat Madian tu, sampai ke tempat orang mengambil air untuk haiwan ternakan, dia nampak ada sekumpulan lelaki. Dalam masa yang sama, wawajada min dunihim, Nabi Allah Musa nampak di belakang sekumpulan lelaki itu, min dunihim, di belakang sekumpulan lelaki itu, imra'ataini, ada dua orang perempuan,
dan yang sedang menahan kambing-kambing mereka. Maknanya, ketika mana Nabi Allah Musa melihat sekumpulan lelaki yang duduk di kawasan air tersebut, telaga tersebut, nak ambil air, nak bagi minum kepada haiwan-haiwan mereka, haiwan ternakan mereka. Dalam masa yang sama, ada dua orang perempuan yang dia tak bersama-sama dengan sekumpulan lelaki itu. Dia berada agak jauh daripada sekumpulan lelaki itu. Kenapa? Dekat sini kita mendapati kedua-dua perempuan tersebut, mereka tidak mahu duduk dekat. Dia tidak mahu bercampur dengan sekumpulan lelaki tersebut. Maknanya, solehnya kedua-dua perempuan ini. Kan, sehingga kan, biasanya yang buat kerja mengembala kambing, bagi kambing makan, bagi kambing ni minum kan, adalah orang lelaki. Tetapi yang menariknya, tapi ada dua orang perempuan. Tapi perempuan ini kalau tengok pada ayat ni, dia tidak bercampur, macam dia tak join sekali lelaki tersebut. Mana dia duduk jauh daripada lelaki tersebut. Okay. Kemudian Nabi Allah Musa asalnya dia tak tahu kenapa perempuan tu duduk berada dekat situ. Lalu Nabi Allah Musa dia buat apa? Qala, Nabi Allah Musa terus tanya, ma khatubukuma, kenapa dengan kamu berdua ni? Maksudnya Nabi Allah Musa tanya, kamu berdua kat sini buat apa? Okey, jadi sebab Nabi Allah Musa nampak dengan kambing-kambing tu, kenapa dengan kambing-kambing dia? Jadi dekat sini kita dapati, kalau kita baca ayat ni terlalu ringkas ayatnya, macam Nabi Allah Musa tak ada nak ambil waktu kenalkan diri dia, aku ni Musa, kau siapa? Siapa nama korang berdua? Tak ada. Nabi Allah Musa terus tanya kepada perkara yang penting, kenapa kamu berdua berada di sini? Kemudian perempuan tu pula, dia menjawab, dia bercakap, berbual terus kepada jawapan kepada pertanyaan Nabi Allah Musa. Mereka kata, qalata, mereka berdua menjawab, la nasqi, kami tak dapat nak bagi minum apa haiwan kami ni, hatta yusdirur ri'a, sehinggalah penggembala itu membawa balik haiwan ternakan mereka. Maknanya perempuan ni kata, kami tengah tunggu turn ni, kami tengah tunggu giliran, kami tak ada peluang nak berikan minum kepada kepada kambing-kambing kami ni, sebab lelaki-lelaki ni dia masih lagi dekat situ. Kalau mereka dah balik, baru kami boleh memberi minum. Okey, kemudian dalam masa yang sama, mereka menerangkan kenapa mereka perempuan yang mengembala kambing tu. Dia kata, wa abuna syaikhun kibir. Dia kata, bapa kami pula adalah seorang yang terlalu tua umurnya. Maknanya perempuan ni kata, kami yang mengembala kambing ni sebab kami ada ayah yang sudah tua, yang tak mampu dah yang nak menjaga kambing-kambing. Kalau ayah dia ada, ayah dia kan lelaki, tentulah ayah dia yang akan boleh bagi minum kambing tu. Tapi sekarang ni, ayah dia dah tua, terlalu tua. Okey. Selepas dapat jawapan tersebut, Nabi Allah Musa buat apa? Adakah Nabi Allah Musa dia mengambil kesempatan untuk berbual dengan panjang lebar? Kan? Nabi Musa adakah dia ambil peluang untuk berkenalan dengan lebih lanjut? Kalau kita baca ayat nombor 24, kita akan jumpa Nabi Allah Musa secara pantas, cepat, fasaqa, perkataan fa, huruf fa merujuk kepada Nabi Allah Musa, dia bertindak dengan cepat. Fasaqa, dia pun memberikan minum kepada binatang-binatang ternakan dua perempuan tersebut. Nabi Musa lelaki kan, jadi dia tak perlulah nak tunggu lelaki tu habis, sebab dia boleh celah-celah masuk, dia boleh ambil terus bagi kepada binatang ternakan itu. Kemudian setakat tu je, Allah tak cerita pun Nabi Allah Musa berkenalan lebih lanjut, sembang panjang, tak ada.
Kemudian Allah mengatakan summa. Kemudian Nabi Allah Musa ni tawalla ila dhilli. Nabi Allah Musa ni lepas habis dia tolong dua perempuan tadi, berikan minuman air kepada kambing-kambing mereka, Nabi Allah Musa pun cepat-cepat. Dia buat apa? Dia pergi ke satu tempat teduh. Ada satu kawasan rimbunan pohon-pohon. Dia pergi kepada satu tempat teduh. Ketika dia duduk di tempat teduh itu, dia bermunajat kepada Allah. Dia kata, dia mengadu kepada Allah. Nabi Musa kata, Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Dia kata kepada Allah, Nabi Musa kata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kepada sebarang kebaikan yang engkau kurniakan. Jadi Nabi Allah Musa ni, dia meluahkan kesusahan dia, dia meluahkan bahawa dia sangat-sangat memerlukan Allah Azza wa Jalla dalam memberikan kebaikan. Okey, jadi kalau kita baca pada ayat ni, kita dapati, Nabi Allah Musa rupa-rupanya dia bersembang dengan dua perempuan tersebut bukan saja-saja, tetapi Nabi Allah Musa dia bersembang dengan perempuan tersebut adalah semata-mata niat untuk menolong dua wanita itu memberikan minum kepada haiwan ternakan mereka. Itu saja. Jadi berdasarkan dua ayat ini, kita dapat belajar betapa mulianya Nabi Allah Musa, dan kita mengetahui Nabi Allah Musa tidak mengambil kesempatan, tidak berbual-bual kosong dengan wanita-wanita yang bukan mahram kepada Nabi Allah Musa. Okey, selesai untuk kemusykilan yang ke-9. Kita masuk kepada kemusykilan yang ke-10. Okey, kemusykilan yang ke-10 ini, Nabi Allah Musa dia telah ditawarkan untuk bekerja dengan bapa kepada dua wanita tersebut. Okay, jadi kita lihat kita lihat bagaimana cerita sebenarnya berlaku, dan kita boleh belajar tentang bagaimana karakter dua wanita tersebut. Okay, sebab tu kalau tuan-tuan nak guna nak cari ayat Quran, nak suruh dia nak jadi apa anak perempuan ni, kamu ikon kamu siapa? Yang tu dua perempuan tadi dia buat apa? Bala dengan panasnya nak. Jadi sekarang berikutnya. Okey. Fa'athu ihdahuma. Kemudian salah seorang daripada dua perempuan tersebut, salah seorang darinya, mereka buat apa? Salah seorang darinya buat apa? Tamshi, dia datang. Alastihya'in, dia datang nak jumpa Nabi Musa. Ya, Nabi Musa tadi kan dia sedang berteduh di bawah satu teduhan, dalam keadaan dia bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Maka apa yang Nabi Musa sebut tu, Allah kabulkan doa dia. Maka dua perempuan tadi itu, salah seorang daripadanya datang pergi menemui Nabi Musa, tapi dia datang dalam keadaan macam mana? Allah mengatakan al-istihya, dalam keadaan dia datang dalam keadaan yang malu-malu. Inilah karakter wanita yang sepatutnya ada pada anak-anak perempuan kita,
yang ada pada wanita-wanita yang ada di sekeliling kita. Sepatutnya kita dengan lelaki ni kena ada perasaan kewanitaan itu, perasaan malu tu kena ada. Sezaman moden ni mungkin orang perempuan dia macam dah hilang rasa malu tu. Hilang rasa malu, kadang-kadang sampai malu nak berjoget-joget, menari di TikTok lah. Kan, lepas tu dengan lelaki yang bukan mahram macam dah tak ada batasan. Jadi ini telah bertentangan dengan watak-watak wanita yang mulia. Ya Allah kata dia datang kepada Nabi Musa dalam keadaan istihya, dalam keadaan dia malu-malu. Sambil perempuan itu dia berkata, tengok ya perempuan ni pun orang yang salihah. Dia tak ambil kesempatan untuk bercakap panjang, dia terus kepada tujuan kenapa dia datang. Qalat, dia berkata, inna abi, sesungguhnya bapaku, yad'uka, menjemput engkau, liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Dia kata, salah seorang perempuan ni dia kata, bapa aku jemput engkau sebagai tanda terima kasih engkau membantu memberikan minum binatang ternakan kami. Ini dipanggil orang yang bersyukur, ya, mengucapkan terima kasih kepada orang yang membantu. Jadi perempuan ini dia datang balik, dia kata ayah dia jemput dia. Kalau ditanya kenapa ayah dia tak datang sendiri jumpa Nabi Musa, kita dah sebut tadi kan, hanya seorang yang tua yang sudah terlalu uzur. Jadi pergilah anak dia ni, salah seorang daripada yang jemput Nabi Musa. Dan kalau kita baca ayat ni, macam Allah tak cerita dalam perjalanan tu Musa buat apa dengan perempuan tersebut, tak ada. Maknanya cerita Nabi Musa dengan perempuan tu reka pendek. Maknanya Nabi Musa dia tak menggunakan peluang itu untuk kenal wanita itu. Kerana dia seorang rasul, dia tak akan buat benda-benda yang boleh menjatuhkan kemuliaan seorang rasul. Apa yang Allah cerita? Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas. Maka ketika Musa datang ke rumah dua perempuan tersebut yang ada bapa mereka, dia pun ceritakanlah kepada bapa perempuan itu kisah-kisah yang berlaku sepanjang dia hidup tu. Jadi kalau kita baca kat sini, rupa-rupanya surah Al-Qasas adalah surah yang kaitan dengan Nabi Musa. Jadi Al-Qasas, kalau kita tengok surah Al-Qasas kan, surah kisah-kisah. Rupanya kisah-kisah tu adalah kisah Nabi Musa. Jadi Musa pun ceritalah, sampailah kepada cerita macam mana dia boleh melarikan diri daripada Mesir datang ke Madian itu. Lalu orang tua ini, bapa kepada dua wanita ini telah memberikan reaksi balas. Dia kata, qala la takhaf. Orang tua tu kata apa? Jangan kau takut, kau jangan bimbang. Dia kata, najauta minal qaumiz zalimin. Engkau telah selamat daripada kaum yang zalim. Maknanya lelaki ni kata, tak apa, kau memang selamat dah. Sampai kat sini, dah selamat dah. Kenapa? Kan tempat tu jauh. Maknanya, tentera-tentera Firaun, dia takkan mampu untuk sampai ke tempat yang Nabi Allah Musa ini telah Nabi Musa ini sampai. Okay. Kemudian, kalau kita tengok perbahasan lanjut, apa yang jadi kemuskilannya? Apa jadi kemuskilannya? Kemuskilannya adalah lelaki yang tua itu siapa? Ada banyak pendapat. Ada pendapat kata lelaki itu namanya Yathrun. Yang mana Yathrun ini adalah anak saudara lelaki Nabi Allah Syuaib. Maknanya pendapat pertama kata dia bukan Nabi Syuaib, tapi dia ahli keluarga Nabi Allah Syuaib. Ada pendapat kata macam tu. Tapi pendapat pertama ni, dia tidak didokongi oleh mana-mana sumber yang boleh mengesahkan dia. Ayat Quran tak cerita, hadis Nabi yang sahih pun tak cerita. Tapi kalau dalam riwayat Israiliyat ada. Tetapi kita dalam bab ini,
kita lihat dulu apa lagi sumber yang kita kena dahulukan daripada kita hanya merujuk kepada cerita-cerita Israeliat. Okey. Ada pendapat lain pula kata, itu Nabi Syuaib itu sendiri. Tapi pendapat kedua ni pun kalau dari sudut sejarah memang boleh ditolak lah, sebab memang jauh zaman Nabi Allah Syuaib ni, terlalu jauh dengan zaman Nabi Allah Musa. Okey. Jadi pendapat ketiga kata, lelaki ini adalah lelaki yang saleh. Dia beriman, dia saleh. Maka pendapat yang ketiga inilah yang sebaik-baiknya kita berpegang. Sebab apa? Yang pasti lelaki. Lepas tu dia saleh. Kenapa dia saleh? Sebab daripada anak perempuan yang tadi pun kita tengok anak dia orang baik, kan? Datang dalam keadaan malu-malu, tak bercampur dengan lelaki. Lepas tu pula nanti kita akan jumpa macam mana lelaki ni dia tunaikan janji dia. Okey, jadi ia adalah lelaki yang saleh. Siapa nama dia? Dia ni siapa? Kita serahkan maklumat itu kepada Allah dengan kita mengatakan wallahu ta'ala a'lam. Yang paling selamat kita tawakuf. Maksudnya kita tidak katakan secara spesifik dia ni siapa. Kita kata maklumat ini Allah diamkan, Allah tak jelaskan. Kalau Allah rasa penting untuk jelaskan, tentu Allah dah sebut nama lelaki tu. Allah tidak menyebutkan dia. Cuma Allah kata dia syaikhun, dia seorang tua yang sudah seorang yang sudah tua. Jadi selesailah kemusykilan kita. So lelaki yang Nabi Allah Musa ini dia dijemput datang ke tempatnya, ke rumahnya tadi itu, yang Nabi Musa menceritakan segala-galanya yang berlaku kepada dia. Lelaki ini kita tidak ketahui siapa dia ni sebenarnya. Nama dia sebenarnya wallahu ta'ala a'lam. Tapi kalau kata Nabi Syuaib memang boleh ditolak lah. Dari sudut sejarah pun, dari sudut fakta sejarah pun kita boleh tolak. Kerana zaman yang terlalu jauh di antara kisah Nabi Allah Syuaib. Takkan Nabi Syuaib ni dia tak berabad-abad, berkurun-kurun dia masih hidup. Okey. Kemudian kita pergi kepada kemusykilan yang ke-11. Kemusykilan yang ke-11 ni, Nabi Allah Musa dia berkahwin dengan wanita tersebut, dengan salah seorang daripada dua anak perempuan lelaki yang soleh itu. Macam mana dia dinikahkan? Okay, kita lihat pada ayat nombor 26, masih lagi surah Al-Qasas, ya. Ayat nombor 26, kita akan rujuk ayat nombor 27, 26 dan 27. Okey. Kalau kita rujuk ayat nombor 26, salah seorang anak anak lelaki tua yang soleh tadi itu telah mencadangkan kepada bapaknya. Qalat ihdakuma ya abati istajirhu. Salah seorang antara dua anak perempuan itu berkata, wahai ayah, dia kata, ambillah dia jadi orang upahan, ambillah dia sebagai pekerja. Kenapa wanita ini mencadangkan kepada bapanya untuk jadikan Nabi Musa itu sebagai pekerja dia, pekerja bapa dia? Sebab apa? Maka mereka katakan, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang baik, kalau ayah nak ambil seorang tu bekerja dengan ayah, dia kata biarlah seorang yang al-qawi, seorang yang kuat, al-amin, lagi amanah. So sebenarnya kalau kita baca dalam riwayat, ada riwayat mengatakan bahawa waktu Nabi Musa dia nak ambil air nak bagi kepada kambing-kambing tu, memang Nabi Allah Musa dikaitkan dengan telaga tu, dia ada penutup dia. Wallahu ta'ala alam. Tapi dalam riwayat Ibnu Katsir disebut telaga tu kalau nak tolak kan dia telaga dia ada penutup. Wallahu ta'ala. Tapi mereka katakan bahawa kalau ayah nak cari orang yang staff ayah nak jadikan dia sebagai pekerja yang ayah nak upah, carilah orang yang kuat, lagi amanah. Sebab apa tuan-puan? Sebab nak mengembala kambing ni kerja yang perlukan kepada tenaga banyak.
nak menggembala haiwan ni kan, macam kita tahu, nak bagi dia minum rumput, nak jaga lagi, nak naik ke bukit-bukit lagi. So kalau orang perempuan, tenaganya sudah pasti tak sama macam tenaga lelaki kan. Lepas tu kena cari seorang yang amanah. Macam mana mereka tahu Nabi Allah Musa ni seorang yang amanah? Daripada karakter Nabi Musa kan, cara dia menolong, lepas tu cara dia cerita keadaan Nabi Musa ini, maka mereka cadang kepada kedua ayah dia. Okey. Jadi kepada ayah dia. Jadi apa yang ayah perempuan tersebut, apa yang tindakan seorang lelaki yang soleh tadi setelah mendengar cadangan anaknya? Dekat sini tuan-puan, kita dapat belajar apa? Kalau kita belajar dari sudut pengajaran ayat, banyak kita boleh belajar. Antaranya, kalau kita nak tengok seorang ayah, dia juga boleh mendengar pendapat dari seorang anak. So, anak perempuan ni seorang yang sangat cakna keadaan bapanya yang sudah tua, mereka ni perempuan. Kan? Mereka seorang yang cerdik melihat kepada keperluan mereka yang sebenar apa. Lepas tu mereka sendiri mengetahui ciri-ciri pekerja, mesti ada dua. Dia kena amanah, al-qawi dan amin. Kalau al-qawi ni, kalau kita nak letakkan pada ciri-ciri pekerja, al-qawi ni boleh kita kaitkan dengan skill. Dia seorang yang expert, dia seorang yang ada kemahiran. Jadi cuba kita tengok, adakah menteri, timbalan menteri, ketua kita, siapa-siapa daripada atas sampai ke bawah, adakah mereka ni seorang yang amanah? Adakah mereka ini seorang yang expert, yang ada kemahiran? Tak pernah jadi seorang, tak pernah ada pengalaman menjadi menjadi apa-apalah pekerjaan, tiba-tiba dilantik memegang urusan yang besar. Tak ada pengalaman langsung. So, adakah sesuai? Itulah contoh kalau kita nak kupas, kalau nak cari dua ciri-ciri pekerja al-qawi dan al-amin. Okey. Apa yang bapa dia tu buat? Okey. Lil bapa ni sangat bijak. Dia seorang lelaki yang sangat bijak. So, apa dia nak buat? Dia kata, qala ini, bapa perempuan itu berkata, maknanya lelaki yang tua, yang saleh tadi, dia kata kepada Musa. Dia kata, aku ni uridu an unkihaka, aku hendak mengawinkan engkau, menikahkan engkau, ihda banati, dengan salah seorang daripada dua anak perempuanku ini. Allah masih lagi tidak menjelaskan kepada kita siapa anak perempuan dia yang akan dikawinkan dengan Nabi Allah Musa. Okay, kalau kita baca pendapat, banyak pendapat. Okay, antara dua pendapat dia mengatakan yang lelaki tua tadi tu dia nak tawarkan anak dia yang lebih dewasa, maknanya kakak, kepada perempuan yang seorang lagi. Ada mengatakan tak, itu adik, bukan kakak dia. Ada hadis. Hadis tu riwayat At-Tabrani. Tetapi tuan-tuan, jangan cepat-cepat berpegang kepada hadis riwayat At-Tabrani. Kita kalau belajar ilmu hadis, kalau kita jumpa ada hadis, kita kena masuk kepada langkah yang berikutnya, tengok dulu status hadis tu. Kuat tak, sahih tak, atau macam mana. Okay. Kalau kita lihat perbahasan para ulama, contohnya para ulama hadis kata dalam hadis tadi yang kita kata riwayat At-Tabrani ni, dalam Mu'jamul Saghir dan Al-Awsat, kan, para ulama kata kalau ikut Bukhari, dalam riwayat At-Tabrani itu ada seorang yang munkarul hadis, ada perawi hadis yang ada sanad, dalam sanad tu ada seorang yang lemah. Okey, jadi kesimpulannya
hadis yang mengatakan bahawa perempuan yang nak dikahwinkan Nabi Musa itu adalah adik, riwayat itu juga tak boleh digunakan untuk menyokong kepada nak menyokong kepada maklumat ini. Jadi siapa dia salah seorang tu? Jalan yang paling selamat sekali, kita katakan, kita no comment. Kita serahkan maklumat itu kepada Allah. Mungkin kakak, mungkin adik. Habis cerita. Sebab apa? Sebab kita Al-Quran tak jelaskan. Nabi SAW pun tidak menjelaskan. Yang pasti salah seorang daripada dua anak lelaki yang tua tu. Lepas tu saya tak mahu memanjang-manjangkan maklumat tentang siapa dua anak perempuan itu. Namanya siapa telah kita jelaskan. Siapa dia dikahwinkan pun tidak diberitahu oleh Allah. Maka kita serahkanlah maklumat itu kepada Allah. Kita katakan wallahu ta'ala alam. Yang pasti salah seorang daripadanya. Okey, kemudian apa yang lelaki tua ini katakan lagi? Dia kata hataini ala an ta'jurani thamaniyata hijaj. Lelaki tua ni kata apa? Dia kata dengan syarat, dia kata engkau bekerja denganku selama 8 tahun. Okay. Jadi daripada ayat ni, baru kita dapat jawapan. Rupa-rupanya Nabi Allah Musa ditawarkan sendiri oleh si wali kepada perempuan tersebut, kepada salah seorang daripada perempuan tersebut. Apakah dia punya maharnya? Adalah Nabi Allah Musa kena bekerja dengan lelaki tersebut selama 8 tahun. Kemudian lelaki itu dia menambah lagi. Dia kata, فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ. Kata bapa dia, kalau kau nak genapkan bekerja denganku jadi 10 tahun, maka terserahlah kepada engkau. Okay. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ. Kata bapa itu, aku buat syarat ni bukanlah bertujuan nak menyusahkan engkau. Lepas tu lelaki tua tu kata lagi, satajiduni insyaallahu minas salihin. Bapa lelaki tu kata apa? Dia kata insyaallah wahai Musa, engkau akan dapati sepanjang hidup bersama dengan aku ni, aku seorang yang baik layanannya. Aku bukan seorang yang zalim. Kalau aku kata 8 tahun, 8 tahun. Maknanya dia kata pada Nabi Musa, sepanjang kau nak kerja aku, jangan risau. Kau takkan teranaya. Kau akan mendapati aku seorang yang baik layanannya. Okey. Jadi kalau kita baca dalam ayat ni, kita dapatlah jawapan. Kan? Okey, maharnya adalah 8 tahun bekerja bersama dengan bapanya. Okey, sekarang kita tengok. Apa jawapan Nabi Musa? Nabi Musa bersetuju tak? Dan apakah pilihan Nabi Musa? Okay, kalau kita lihat tadi, Nabi Musa kata, qala dhalika baini wa bainak. Musa menjawab, okey, perjanjian tu, Nabi Musa kata, okey, aku setuju. Nabi Musa kata, okey, ini perjanjian antara aku denganmu. Okey, Nabi Musa kata, ini ayat menunjukkan bahawa Nabi Musa bersetuju dengan syarat tersebut. Tetapi Nabi Musa ada dengan kebijakan beliau mengatakan, baginda alaihi salam mengatakan, ayyamal ajalaini khadaitu fala udwana alai. Kata Nabi Musa, yang mana sahaja daripada dua tempoh itu yang aku tunaikan, maka janganlah hendaknya aku ini nanti akan disalahkan. Maksudnya Nabi Musa kata, okey, nak bekerja 8 tahun ke atau nak genapkan lagi 2 tahun jadi 10 tahun, Nabi Musa kata dia akan tunaikan salah satu daripada dua masa tersebut. Maknanya pertama kan Nabi Musa ada pilihan kan, 8 tahun ataupun nak bekerja selama 10 tahun. Okey.
Jadi Nabi Musa kata wallahu ala ma naqulu wakil. Dia kata Allah lah yang mengawasi apa yang hendak aku katakan, apa yang kita katakan. Nabi Musa kata apa? Okey, Allah jadi saksi antara aku dengan engkau, kita deal, kita akad, kita janji. Okey, mana-mana daripada dua itu, kata Nabi Musa, itulah yang dia akan tunaikan. Okay. Tetapi kalau kita baca ayat Quran kan, kita tak jumpa pun Nabi Musa pilih 8 ke Nabi Musa pilih 10. Kita baca kita tak jumpa. Cuma kita menemukan dalam hadis Nabi yang sahih. Dalam Quran tak ada, tapi dalam hadis ada. Dalam hadis riwayat Bukhari, saya akan bawakan dua hadis yang mana Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang tabi'in, dia pernah ditanya, ada seorang Yahudi daripada penduduk Hirah, iaitu satu tempat yang ada dekat dengan Kufah di Iraq. Yang mana ada seorang Yahudi, dia tanya kepada Sa'id bin Jubair, dia tanya waktu yang manakah yang ditunaikan oleh Nabi Musa dari kedua waktu yang ditetapkan. Maknanya orang Yahudi ini ditanya pada Sa'id bin Jubair, engkau tahu tak antara 8 tahun dengan 10 tahun tu Musa ambil yang mana? Sa'id bin Jubair kata apa? Dia kata la adri. Dia kata aku tak tahu. Tapi Sa'id bin Jubair kata apa? Aku tidak tahu sehinggalah aku pergi menemui ahli yang pakar, yang ada pengalaman di kalangan orang Arab. Maknanya Sa'id bin Jubair ni, dia cakap dia tak tahu. Tapi dia akan cari jawapan. Macam mana dia boleh cari jawapan? Dia pergi jumpa mana-mana orang yang mahir, yang pakar dalam bidang sejarah ni, yang tahu maklumat itu di Mekah. Maka Nabi Sa'id bin Jubair pun tanyalah kepada lelaki itu. Lalu lelaki itu siapa? Lelaki itu adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu apa jawab Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas kata apa? Qada aqsarahuma. Nabi Musa telah menunaikan waktu yang paling lama, wa athyabahuma, dan dia memilih waktu yang paling baik. Bila dia pilih yang 10 tahun tadi itu. Dia memilih yang 10 tahun. Maknanya Nabi Musa dengan rela hati, dia tambah lagi 2 tahun menjadi 10 tahun. Kalau kita rujuk dalam hadis riwayat Bukhari, Al-Quran tidak ceritakan, tetapi kita dapat maklumat dalam hadis riwayat Bukhari. Kalau kita baca dalam riwayat yang satu lagi, ada hadis ini hadis sahih, riwayat Abu Ya'la dan para perawi hadis yang lain, ketika mana Nabi pernah tanya kepada Jibril alaihissalam, waktu yang mana satukah Nabi Musa ni ambil? Jibril kata, akmalahuma wa atammahuma. Jibril kata, oh yang paling lengkap dan paling sempurna. Maknanya berapa tahun? 10 tahun. Okay, Nabi Allah Musa bekerja dengan lelaki tersebut untuk menguruskan haiwan-haiwan ternakan seperti mengembala kambing. Itulah pekerjaan para Nabi, sesama perempuan. Banyak faedah banyak pelajaran yang boleh diambil daripada menguruskan kambing-kambing. Jadi kita pun mungkin kita boleh gunakan kisah ini untuk kita didik anak-anak lelaki kita. Kalau tuan-tuan ada tanah, ada duit yang banyak, cukup, ada kemampuan, ataupun kita boleh buat training, kan cuti sekolah ni lama nak sampai bulan 3. Apa kata pergi, kalau tuan-tuan ada pakcik ke makcik ke siapa-siapa ada kambing, kita kata, kita minta, saya nak hantar anak saya ni kerja dengan pakcik untuk jaga kambing. Kan? Orang nak masuk camp kan, belajar camp, kemah motivasi saja, mungkin kita dengar teori. Tapi sekarang ni kita nak masuk kepada lapangan ni. Mungkin
Mungkin kita hantar anak kita training seminggu di tempat apa, di ladang-ladang kambing, kandang-kandang kambing kan. Mungkin kena belajar sebab itu pekerjaan yang mulia yang dibuat oleh Nabi Allah Musa atau Nabi sendiri, dan mana-mana Nabi pun mereka memang mengembalakan kambing. Okey. Jadi selesai isu ini, sekarang kita pergi kepada kemusykilan yang ke-13. Okey, kemusykilan ke-13 adalah tentang tongkat Nabi Allah Musa tu. Tongkat Nabi Musa ni macam ni. Kalau kita baca dalam ayat-ayat yang menyebut tongkat Nabi Allah Musa tu, ada ayat kata kejap dia jadi macam ular, sekejap dia jadi macam jin. Mula-mula dia jadi macam jin, macam keluar bentuk-bentuk macam jin. Okey, so tongkat tu apa sebenarnya? Dia tongkat tukar jadi ular ke? Tongkat tu apa? Adakah tongkat tu sebenarnya tongkat, ataupun dia sebenarnya hanyalah seperti sihir saja? Macam ke pagi sulap-sulap tu kan. Okey, kita akan tengok nanti. Lepas tu kita terus pergi kepada kemusykilan 13. Kenapa saya gabungkan sekali? Kerana dalam cerita tongkat Nabi Musa tukar jadi ular tu, Nabi Allah Musa ketakutan. Macam tu. So kita gabungkan kemusykilan 12 dengan kemusykilan yang ke-13. Okey, mari kita lihat ayat dia. Okey. Kemusykilan nombor 12 dan 13 tuan-puan ya, kita rujuk pelbagai surah. Kalau nombor 9, 10, 11 tadi kita rujuk surah Al-Qasas. Ini dia surah lain. Ya, yang pertama adalah surah Taha ayat nombor 17 hingga ayat nombor 20. Okey, ayat 17 sampai ayat nombor 20. Antaranya kita tahu cerita, siapa yang pernah mengikuti pengisian kronologi kisah Nabi Musa, tuan-tuan sudah sedia maklum macam manakah susunan perjalanan kisah Nabi Allah Musa. Kalau siapa yang pernah mengikuti, sama ada yang memang bawah anjuran akademik ke mana-mana, tuan-tuan mengetahui bahawa Nabi Allah Musa dia mendapat mukjizat tongkat tukar jadi ular itu adalah ketika dalam perjalanan dia nak balik ke kampungnya di Mesir. Jadi kalau kita ambil kisah Nabi Musa tadi, setelah 10 tahun dia berada dekat Madian, maka dia pun nak balik ke kampung dia ke Mesir. Masa on the way nak ke Mesir tu, Nabi Allah Musa dia pergi mencari api. Nak balik berjalan waktu malam dengan sejuk kan, bersama dengan isteri yang dia kahwini tu. Okey, jadi ketika dia mencari api itu di Gunung Tur Sina itu, maka Nabi Allah Musa telah mendapat wahyu dari Allah. Masa kat situlah Nabi Allah Musa, Allah perintahkan macam ayat 17-18 surah Taha. Allah kata, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Allah kata, apa yang ada dekat tangan kanan kau tu Musa? Musa jawab, "Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alayha wa akhushu biha 'ala ghanami waliya fiha ma'aribul ukhra." Musa jawab, "Oh ni tongkat aku." Musa kata, "Tongkat ni aku gunakan untuk aku berjalan, dan aku gunakan tongkat ni juga kalau nak cari daun-daun kayu, kalau nak bagi daun-daun kayu tu gugur, aku gunalah tongkat ni juga." Dan kata Nabi Allah Musa, dan ada lagi lain keperluanku pada tongkatku itu. Maknanya asal tongkat Nabi Musa Allah tukar jadi ular itu sebenarnya tongkat yang memang sebelum ni Nabi Musa gunakan. Ya, tongkat tu dia macam kadang-kadang boleh jadi macam pengait, kadang-kadang Nabi Musa jadikan dia sebagai apa? Sebagai ialah nak naik bukit kadang perlu benda yang bantu kan. So dia gunalah tongkat tu. Okey, dan banyak keperluan lain. Mungkin tongkat tu boleh pukul haiwan berbisa ke, kan kita ada kayu kan. Mungkin boleh takut-takutkan orang ke, Allahu a'lam. Tapi itu jawapan Musa. Maknanya tongkat Nabi Musa asal-asalnya adalah tongkat yang kayu lah. Tongkat yang dibuat daripada kayu-kayu. So dijadikan dia sebagai tongkat. Okey. Lepas tu ayat nombor 19, Allah kata, "Qala alqiha Musa." Allah kata, "Musa, campakkan tongkat kau tu." Maka fa'alqaha, Musa pun campakkanlah. Fa'idha hiya hayyatun tas'a.
tiba-tiba tongkat dia tu menjadi seekor ular. Yang tas'a ni macam sa'i lah, dia macam yang ular yang dah mula boleh berjalan. Dia dah macam sa'i, dah berjalan dah. Ular yang boleh menjalar dengan laju. Okey. Nabi Musa ni pun terkejut lah. Qala khudhaha wala takhaf. Allah kata, ambil balik tongkat kau tu. Masa tu kau mau ular kan? Ambil balik tongkat tu. Wala takhaf, janganlah kau takut. Sanu'iduha siratahal ula. Allah kata, ambil balik tongkat tu, kami akan kembalikan tongkat itu kepada keadaan yang asal. Okey, ini cerita dia. Kenapa saya highlightkan dengan warna kuning? Kerana inilah hayatun sebenarnya adalah ular. Mana tongkat tu bertukar menjadi ular. Okey. Kalau kita baca ayat lain. Ayat lain ni, kita tengok dalam suratul Naml ayat 10. Kita rujuk juga dalam suratul Qasas ayat nombor 31. Kita akan jumpa Allah tukar hayatun kepada jan. Jan tu apa? Jin lah. Tapi apa maksud jin tu? Ini yang kita jadikan sebagai kemusykilan. Okey. Ketika mana kalau kita baca dalam surah An-Naml ayat nombor 10 tu Allah kata wa alqi 'asak. Allah kata campakkan tongkat kau. Okey. Maka apabila Nabi Musa mencampakkan tongkat dia nampak tahtazzu ka'annaha jan. Dia bergerak tangkas seperti seekor ular kecil. Ular kecil tu maksudnya kalau kita baca terjemahan, jan ni macam jin. Jin yang macam keluar macam kan, tapi dekat terjemahan kita tak terjemah dia jin. Kita terjemah dia jadi macam seekor ular yang kecil. Maksud ialah tongkat tiba-tiba jadi macam ni, dia macam macam mana kata, waktu tongkat tu bertukar dia jadi macam seolah-olah macam ialah dia nampak macam itu jin ke tu, macam jin kan boleh menyerupai apa bentuk kan. Jadi seolah-olah dia kata ka'annaha jan. Tapi dekat terjemahan kita tak terjemahlah dia seolah-olah macam jin, tapi dia terjemah seperti seekor ular kecil. Tapi dekat terjemahan ni jan. Okey, kalau kita baca lepas tu Allah kata wala mudbira walam yu'aqib. Lalu Nabi Musa ni berlarilah. Lepas tu dia tak tengok dah tongkat dia tadi tu. Lepas tu Allah kata, ya Musa, wahai Musa, la takhaf, janganlah kau takut. Inni la yakhafu ladayyal mursalun. Allah kata, janganlah takut. Sesungguhnya para rasul dia tak sepatutnya dia akan berasa takut semasa menghadapku. Okey, faham ayat dia? Kan Allah kata, lah engkau kan rasul, engkau kan sebagai utusan yang diutuskan, maka kau tak perlu takut, kata Allah. Lepas tu kalau kita baca dalam ayat dalam surah Al-Qasas, kita akan jumpa juga Allah kata kan, ka'annaha jan. Dalam terjemahan ni saya terjemahkan dia seolah-olah jin. Ni saya letak terjemahan dia ni supaya nak menampakkan isu perbincangan kita. Seolah-olah jin. Jadi tongkat tu apa sebenarnya? Okey. Lepas tu Nabi Musa pun melarikan diri, dia dah tak tengok belakang lah. Lepas tu Allah pun panggil, ya Musa aqbil. Allah kata, Musa datang balik semula. Allah kata wala takhaf, janganlah kau takut. Innaka minal aminin. Sesungguhnya engkau dalam kalangan orang yang mendapat keamanan. Allah kata engkau akan selamat Musa. Kau tak perlu takut, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi berdasarkan ayat ni kita dapati macam kejap Allah kata dia dalam bentuk apa? Tengok ya tadi kan. Dalam bentuk hayatun. Kejap kata dalam bentuk jan. Jadi sebenarnya itu pada dia macam ni. Para ulama menggabungkan ketiga-tiga ayat ni, surah An-Naml, Al-Qasas dengan surah Taha tadi. Para ulama kata tongkat tu dia bertukar menjadi ular melalui dua fasa dia. Mula-mula dia macam bentuk jan. Lepas tu baru dia menjadi hayatun. Hayatun. Okay, jadi sebenarnya tongkat itu dia memang Allah
tukarkan daripada tongkat yang memang tongkat lah, memang daripada pokok-pokok kayu asalnya tongkat tu. Memang patut Allah tukarkan memang menjadi seperti seekor ular. Dia bukan lagi nampak macam sihir, kan? Dia bukan lagi tak. Tapi memang sebenar-benarnya menjadi ular. Jadi terungkailah kemuskilan kita, walaupun ayat ni Allah kata macam jan, macam jin, tak, sebenarnya memang dia menjadi ular. Jan itu sebenarnya adalah fasa pertama tongkat tu bertukar menjadi ular. Bentuk gaya tongkat tu jadi macam berbelit-belit, apa pula tu, kan? Kita tahu kan, jin ni, jin kadang-kadang dia, kita belajar kan, jin kan boleh menyerupai ular hitam, jin kan dia boleh menyerupai kan benda-benda yang pelik. Jadi mula-mula tongkat tu jadi macam dia seperti jan, lepas tu jadi hayatun. Jadi sebenarnya tongkat tu bukan jin, tapi memang ular yang sebenar. Tapi ketika proses nak bertukar menjadi hayatun tu, ular sebenar tu dia nampak seperti al-jan. Jadi terungkailah kemuskilan yang ke-12. Yang ke-13, kemuskilan yang ke-13, tak salah kalau Nabi Allah Musa untuk dia jadi apa? Untuk dia jadi takut. Sebab apa? Sebab takut bagi seorang, takut bagi manusia ini memang merupakan kita panggil apa? Takut yang berbentuk fitrah. Takut, manusia ada perasaan takut. Takutnya Musa ni bukanlah bermaksud kita panggil apa, bukanlah takut yang macam tak boleh terima. Maksudnya kita tak boleh kata kenapa dia seorang rasul perlu takut pula, dia kan rasul. Jadi sebenarnya tak jadi masalah pun, tidak menjatuhkan pun martabat seorang rasul kalau dia ada perasaan takut, yang takut itu adalah takut secara fitrah. Okey, takut secara fitrah. Takut yang secara tabiat. Semua manusia dia ada perasaan takut. Jadi takut kita tu bukan bermaksud macam kita takut setanding macam takut kepada Allah. Kan, bukan takut tu takut yang sifatnya tak patut bagi seorang rasul, tidak. Tapi sebagai manusia, rasul tu manusia, dia ada hati, dia ada perasaan, maka wajar, maknanya boleh diterima. Takutnya seorang rasul ini adalah satu benda tabi'i yang ada pada manusia. Jadi tuan-puan rahimani rahimakumullah, selesailah kita membincangkan secara ringkas beberapa kemuskilan yang ada kaitan dengan Nabi Allah Musa. Jadi dekat sini yang kita dapat belajar secara ringkasan dia, kat sini kita dapat belajar yang pertama, Nabi Allah Musa dia bertemu dengan dua orang perempuan tadi tu bukan dia nak mengambil kesempatan, bukan kerana Nabi Allah Musa ni tak ada sebab dia tertentu, tetapi niat dia hanya untuk menolong perempuan yang perlu untuk memberi minum kepada haiwan ternakan dia. Lepas tu yang kedua, kita telah ulas bahawasanya lelaki yang tua itu kita tidak mengetahui sebenar-benarnya dia ini siapa. Kenapa? Kerana Al-Quran tidak menjelaskan ia. Nabi SAW pun tidak menjelaskan ia. Kalau ia penting, tentu Allah tak akan menyebutkan namanya. Yang ketiga, kita dapat belajar di sini, Nabi Allah Musa, dia bekerja pada, dia telah bekerja mengambil upah kepada lelaki tersebut, dan akhirnya dia bernikah dan dia mengambil upah itu. Kita tahu perempuan tersebut, kita tidak ketahui siapakah dia sebenar-benarnya, namanya siapa, status dia itu kakak atau adik, wallahu ta'ala alam. Dan kita dapat belajar bahawa Nabi Allah Musa dia sendiri ditawarkan
Nabi Allah Musa dia tak main berkesempatan. Kan? Lepas tu Nabi Allah Musa telah mengambil tempoh masa yang paling lengkap, iaitu 10 tahun. Lepas tu kita mempelajari dekat sini bahawasanya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, tongkat yang Nabi Allah Musa terima itu, ia sebenarnya memang Allah tukarkan daripada kayu yang dijadikan sebagai tongkat menjadi seekor ular yang besar. Dan apabila Nabi Allah Musa dia takut, kan ketika itu pun dia kan mula-mula jumpa dengan Allah, kan dia belum lagi kita kata apa dilantik menjadi seorang rasul yang rasmi, kan sebab dia selepas daripada peristiwa itu nanti kita akan dapati barulah Nabi Allah Musa ni secara sempurna Allah perintahkan dia jumpa dengan Firaun, Allah berikan dia selepas itu dengan kitab-kitab Taurat. Jadi di sini ketakutan seorang rasul itu bakal menjadi rasul, seorang rasul itu pun tidaklah menjadi satu mencacatkan kemuliaan bagi seorang nabi. Jadi kita selesai perbincangan kita, insya-Allah. Minggu depan kita lihat apa yang kita nak belajar lagi minggu depan ni. So moga-moga minggu depan ni kita boleh teruskan kelas kita. Okey, kalau kita tengok dekat yang nota yang senarai semak ni, insya-Allah minggu depan kita pergi kepada perkara nombor 14, ya, tentang Nabi Allah Musa ni, kenapa Allah utuskan dia kepada Firaun. Maksud dia Nabi Allah Musa ni kan dia ada kaum tau. Kaum dia Bani Israel. Kenapa Nabi Allah Musa terlibat juga pergi berdakwah kepada Firaun? Sedangkan kaum Nabi Allah Musa sendiri adalah apa? Adalah Bani Israel. Kenapa dia pergi? Kita akan bincangkan insya-Allah minggu depan. Berjumpa dengan Firaun. Kemudian yang ke-15, ada orang kata Nabi Allah Musa ni lidah dia tak lancar, sebab tu dia minta di lidahnya itu dibaiki kerana dia telah termakan bara api masa dekat rumah Firaun masa kecil. Adakah fakta itu benar? Ataupun kenapa lidah Nabi Allah Musa ni tidak lancar? Kenapa dia seperti tergagap-gagap sikit ketika dia nak berdakwah? Adakah kerana memang asalnya dia ada kecacatan pada lidahnya? Ini kita akan bincangkan. Lepas tu dalam masa yang sama kita akan dedahkan apa sebenarnya yang menyebabkan lidah Nabi Allah Musa ni tidak lancar. Okey. Dan kita akan belajar lagi kenapa Nabi Allah Musa ni dia minta dipilih juga Harun, saudaranya, sebagai pembantunya, dan Nabi Allah Musa ada menyebutkan kerana lidahnya lebih fasih daripada dia. Kenapa Nabi Harun ini lidahnya lebih fasih daripada Nabi Musa? Kita akan sebutkan pada minggu depan. Dan kita akan lihat juga pada perkara yang ke-18. Kalau kita sempat, kita akan tengok macam mana Firaun mengungkit kembali peristiwa Nabi Allah Musa pernah membunuh seorang lelaki Qibti. Nanti kita akan bincangkan insya-Allah. Baik, sebelum kita tamatkan, saya buka kalau ada mana-mana soalan, tuan nak tanya yang tak ada berkait dengan penambahan, ada pembetulan, saya sangat alu-alukan pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Silakan tuan-puan kalau ada. Saya tengok dekat dalam chat ni belum ada, tak ada soalan. Okey, tuan-tuan boleh tengok ya rakaman kuliah di YouTube ada untuk kelas kita sehari Isnin ini. Begitu juga tuan-tuan boleh dapatkan nota yang sebelum-sebelum ini pada saat kita ada link Google Drive, ada letakkan dalam ruangan chat tu, tuan boleh ambil insya-Allah. Kalau tiada, insya-Allah kita jumpa lagi pada
hari yang lain, insyaAllah pada minggu depan kita sambung pengisian kita tentang fakta yang sebenar di sebalik kisah para rasul. Moga Allah sentiasa memberikan kita kelapangan waktu, sentiasa melapangkan diri kita, sentiasa memberikan hidayah taufik kepada kita. Semoga Allah memberkati pengisian kita pada malam ni daripada awal hinggalah pada penghujungnya. Salah silap, saya minta ampun dan maaf. Jazakumullahu khaira, barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Wa antum fajazakumullahu khairan.